Sungai Krian Bapak 100 yang telah dilaksanakan langsung dari Ketua Negeri Sarawak dan juga Thank you. sekali lagi saya mohon kepada semua yang hadir agar dapat memberi kedudukan dan jemurus sekali lagi. Kepada semua hadirin yang ucapkan terima kasih kepada Pak Sudi hadir untuk menyaksikan aksi pecah tanah produk Jabatan Sungai Krian Bapak 100 Mana. Sekali lagi saya mohon agar kita dapat menjaga jarak kita masing-masing. Untuk melihat projek yang kita mulakan selepas MCO, dan hari ini adalah 11 hari bulan selepas pihak kerajaan telah memutuskan untuk kita melaksanakan kegiatan ekonomi kita balik selepas diisytiharkan PKPP. Dan hari ini kita mulalah kerja untuk membangunkan luak jambatan sebahagian daripada Coastal Road, iaitu jambatan Batang Krian dan juga Saribas. Dan juga hari ini saya telah diberi taklimat oleh pihak JKR, dan apa yang penting ialah kita hendaklah memperbaiki SOP kita. Bagaimana kita memulakan kerja-kerja construction ini dengan cara norma yang baru. Tadi kita telah berbincang dan kita akan berunding dengan pihak bencana negeri, di mana kita tiap-tiap tempat site construction kita letakkan juga dormitory, iaitu tempat untuk kita menempatkan para pekerja. Dan ini hendaklah kita siapkan mengikut SOP. Para pekerja tinggal di sana dan before they start their work, mulakan kerja, mereka hendaklah ditest temperature dan juga menggunakan alat-alat seperti kita pada hari ini. Dan semua tempat-tempat construction site akan menggunakan SOP yang baru, cara normal. Dan mulanya kerja-kerja construction kita ini akan memulihkan ekonomi kita dengan membuka secara beransur-ansur, dan ini akan memberikan pekerjaan kepada kontraktor-kontraktor kita, pembekal binaan, dan juga kesan sampingan daripada pelaksanaan projek-projek yang telah kita laksanakan. Ini sudah tentu akan memberi kesan yang amat positif di dalam recovery kita untuk ekonomi negeri Sarawak. Dan kita tahu bahawa kita telah merancangkan Coastal Road ini, dan ia melibatkan banyak kerja-kerja yang harus kita laksanakan mengikut norma baru, cara-cara baru. Itu pertama ya. Yang kedua ialah kita akan sudah tentu membuka kawasan-kawasan yang baru ini, dan kita dalam masa 3 tahun tidak ada mempunyai feri lagi.
semua tempat-tempat di pesisir ini akan kita bekalkan dengan jambatan dan juga jalan coastal road, bermakna kita tidak lagi mempunyai feri dari Kuching hinggalah ke Sibu. Dan ini akan menjanakan kegiatan yang lebih aktif lagi dalam bidang ekonomi yang lain, khasnya pertanian dan juga mobility di kawasan kita. Ya, itulah saja, sebab itu saya datang hari ini untuk melihat what happened at the construction site, and then we can improve whatever amenities and facilities that we have to give to the people working on the site. Of course, there will be additional costs. This is being worked out by us. Kenanya terpaksa mula tempat diam. Dan semua pekerja sebelum dia mula kerja, ikutlah SOP itu. Ya. Dan kita yang penting ialah safety, keselamatan kita. Okey? Terima kasih banyak. Datuk Tinggi, kesan daripada COVID-19 dan juga PKP sebelum ini, ada tak kesan kepada kos-kos bagi keseluruhan projek pembangunan di Sarawak ni? Kos tidak ada. Dia tidak memberi kesan kerana kita hanya berhenti dalam masa 3 bulan. 3 bulan hanya projek itu terjejas sedikit dari sudut masa pembinaan. Terjejas masa pembinaan. Ada lambat. Tetapi apabila kita mulakan kerja ini dalam peringkat recovery ini, dan ia akan membuka secara peringkat normal lah, dan ini akan stimulate ekonomi kita, khasnya di luar bandar. Okay. Apakah kerajaan negeri akan membuat analisa atau kajian kesan daripada COVID-19 ini terhadap projek pembangunan di Sarawak? Sudah dibuatkah atau macam mana? Tidak. Yang ini kita ada short term, jangka pendek. Yang ini jangka pendek. Bermakna semua supply chain akan mula, pembekalan bahan binaan, ekonomi akan mula, orang dapat pekerjaan dan mereka akan terus meneruskan hidupan mereka. Dia kala ini short term. Long term, saya telah menubuhkan Sarawak Economic Action Council yang akan melihat hala tuju ekonomi kita selepas ini secara jangka panjang. Keseluruhannya projek pembangunan Sarawak ketika ini macam mana? Ketika ini okey. Hanya 3 bulan saja. Dan apabila kita sudah dapat sedikit kejayaan daripada COVID-19 ini, kena penurunan jangkitan menurun, tapi kita masih lagi takut ada import. Dan import ni ada juga datangnya daripada foreign workers. Sebab itu kita hendak memperbaiki SOP di construction site. Semalam zero, hari ini saya tak tahu, tapi bermaknanya single digit lah. Dan kita sudah berjaya memutuskan jaringan COVID-19. Okey? Terima kasih banyak. Datuk Tinggi, untuk tempoh 3 tahun berapa jambatan yang menghubungkan jalan pesisir pantai? Ini? Tempoh 3 tahun akan siap jambatan. Berapa banyak jambatan yang akan ada untuk menghubungkan jalan pesisir? Okey, jambatan kita bangunkan banyak dari Coastal Road. Batang Lasak satu yang telah kita buat. Kemana sekarang under construction. Satu lagi di Jalan Batang Lasak, Batang Paluh, and then Jalan Pasir, Batang Raja. Jalan Pasir di Kajang sekarang. Ada one bridge along Jalan Pasir. By the time saya jangkakan akan siap 2024 ya. Batang Lupa lah. 3 to 4 years. Dalam masa 24, semua tempat ini telah dihubungi dengan Coastal Road. Jambatan yang besar yang Batang Lupa. That one is being processed. At least 5 years. Batang Lupa will be longer. 5 tahun lah. Okey, jadi ekonomi kita ya. Okey. Terima kasih. Jaga jarak dan SOP. Okey.